Susulan himpunan barang naik, anjuran Biro Mobilisasi dan Biro Pengguna Pakatan Harapan yang diadakan di luar pintu Masjid Jamik Kampung Baru pada 1 Julai lalu, 10 pemimpin terlibat dipanggil ke Ibu Pejabat Daerah Dang Wangi Kuala Lumpur bagi memberi keterangan berkenaan demonstrasi tersebut. Sumber kini turut menemui pemimpin tersebut bagi mendapatkan komen mereka. Saran saya kepada Perdana Menteri Ismail Sabri dan juga pihak autoriti kerajaan untuk memberikan perhatian serius kepada isu yang kami bangkitkan sebagai rakyat Malaysia dan juga tuntutan yang telah dibuat. Dan jangan concern tentang tindakan polis. Itu adalah urusan polis dan Ismail Sabri harus memikirkan macam mana nak selesaikan masalah rakyat. Harga barang makanan asas adalah keperluan rakyat untuk hidup. Kita perlukan makan untuk hidup. Jangan memandang enteng pada himpunan yang kami buat pada 1 Julai itu hari. Ada laporan menyatakan tentang 50 orang kehadiran, 100 orang, 200 orang, 300 orang. Itu tidak penting. Kerana kerebahan rakyat bukan hanya boleh dilihat pada himpunan itu sahaja. Ia boleh dilihat di seluruh negara. On the ground, dalam media sosial. Malah mahasiswa juga telah berani untuk turun suarakan kemarahan mereka pada 2 Julai. Dan ini menunjukkan sikap dan juga pendirian rakyat yang mahu kerajaan mengambil tindakan yang tuntas, yang proaktif menyelesaikan masalah harga barang ini. Dan juga kepada Anwar Musa saya ingin sentuh sikit. Dia ajak untuk bertemu dengan beliau. Kami menolak untuk mengadakan sebarang pertemuan empat mata. Kami telah membuat tuntutan, 3 tuntutan, iaitu untuk kembalikan subsidi ke atas semua makanan asas yang telah diberikan subsidi. Hapuskan AP ke atas semua barang makanan import. Dan yang ketiga, kami tuntut diadakan satu sidang khas Parlimen supaya semua ahli-ahli Parlimen ini membincangkan tentang isu ini, dibahaskan apakah perajaan yang perlu dikeluarkan, apakah tindakan yang perlu diambil, dan tidak cukup dengan hanya bergantung pada jawatan jihad ini. Saya nak kata kerajaan hari ini yang takut kepada tokoh-tokoh besar. Di mana ayamnya? Kononnya ada subsidi minyak paket. Kita tak jumpa minyak paket di kedai-kedai, di supermarket. Saya nak kata pada kerajaan hari tidak ada telur. Kalau tidak berani untuk mengambil tindakan terhadap tokoh-tokoh besar yang menyimpan bekalan-bekalan makanan ini, yang menyebabkan harga semakin naik. Jadi jangan bicara tentang barang makanan ini tanpa menunjukkan simpati kepada rakyat. Tunjukkan empati kepada rakyat. Saya fikir himpunan-himpunan aman ini harus diberikan ruang supaya rakyat boleh bersuara dan pandangan-pandangan boleh dikemukakan. Dan yang kedua adalah saya lihat bahawa isu makanan ini, food security kita adalah isu besar dalam negara. Macam disebut oleh Menteri Datuk Seri Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa tentang dia mengajak berbincang dan sebagainya. Tapi bagi saya kerajaan ini sudah banyak berbincang macam-macam jawatan kuasa. Jawatan kuasa, kalau kita lihat Majlis Pemulihan Negara, tubuh lagi satu jawatan kuasa. Tapi ekonomi kita tidak pulih-pulih dan jawatan kuasa ini tidak dapat berfungsi dengan baik kerana KPI-nya adalah tentang bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah itu. Sebab itu bagi saya kerajaan ini harus bertindak. Contohnya macam harga ayam. Kerajaan harus bertindak. Yang pertama, selesaikan masalah pekerja. Pengusaha-pengusaha ayam ini sebenarnya sama ada IKS ataupun industri yang besar. Kita lihat bahawa masalah pekerja adalah masalah utama. Selepas daripada pandemik, kita tahu bahawa kesukaran untuk mendapatkan pekerja asing dan ini harus diberikan tumpuan. Saya lihat adalah bagaimana kita memantau subsidi. Kerana kalau kita lihat subsidi ayam hampir 700 juta, subsidi minyak paket hampir 4.4 bilion ringgit. Jadi macam mana kita nak memantau subsidi ini? Jadi kalau kita kekal dengan ketirisan kita, minyak kita pergi sehingga keluar daripada sempadan. Dan kalau kita lihat, kita mungkin bagi subsidi kepada penternak ayam, tetapi bagaimana subsidi itu digunakan untuk menghasilkan produktiviti itu pun juga harus dipantau. Dan yang ketiga, saya lihat bahawa kerajaan juga mesti memudahkan sistem perbankan kita untuk pengusaha ini mendapatkan pinjaman-pinjaman. Dan kalau kita tengok hari ini, selepas daripada pandemik, kita memerlukan banyak modal. Terutamanya untuk menghasilkan lebih banyak produktiviti makanan kita. Dan kita peniaga memerlukan lebih banyak kemampuan pinjaman. Dan bank sebenarnya mesti disokong oleh Kementerian Kewangan juga. Sebab itu kerajaan mesti bertindak dalam isu-isu ini. Dan saya lihat macam ayam sebagai contoh. Yang keempat, saya fikir makanan untuk ayam kita tahu bahawa kerajaan banyak mengimport.
makanan untuk keperluan makanan bagi ternakan ayam. Tetapi bagi saya, Malaysia mempunyai banyak ruang lagi untuk meningkatkan produktiviti makanan untuk ternakan ini. Dan yang terakhir saya lihat bahawa fokus kerajaan yang ada pada hari ini sudah hilang. Kerana sebenarnya kerajaan kurang bertindak dalam isu-isu melibatkan keperluan kehidupan rakyat dan masyarakat. Dan sebenarnya kalau kita tahu bahawa walaupun Indonesia itu mempunyai penduduk 217 juta orang, tapi mereka mempunyai 15% lebihan daripada ternakan ayam itu sendiri. Itu sebab kalau kita lihat bila kerajaan di Malaysia menghentikan ekspor ayam, Singapura terkesan dengan itu, maka Singapura beralih arah kepada Indonesia untuk mendapatkan bekalan ayam. Jadi alasan bahawa kita menghadapi masalah global itu sebenarnya tak boleh diterima. Kerana masalah makanan secara global itu sudah diperingatkan semenjak beberapa tahun yang lalu. Jadi kita sepatutnya lebih bersedia, lebih banyak bertindak dan kita lebih banyak inisiatif yang harus kita buat untuk pastikan bekalan makanan kita cukup dan bahan keperluan harganya lebih stabil dari masa ke semasa.